Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب. يا سميع الدعاء يا فاطر السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh meletakkan diri kita untuk menututi, untuk hendak menututi ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuanlah kita boleh selamatkan diri kita daripada kecelakaan dan kemusnahan dan balapetaka sama ada dunia maupun di akhirat nanti. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ni, iaitu kita nak mari tengok lagi perhubungan yang bersangkut paut dengan ilmu kalam. Pada perjumpaan kita yang telah lepas, kita telah bercakap kata apakah definisi, pengertian, ta'rif, niyam bagi ilmu kalam dan siapakah al-mutakallimun. Itu kita telah sebar kepada umat manusia kita, terutama umat Melayu kita ni. Mudah-mudahan mereka itu dapat mengambil faedah daripada pengajian yang kita telah syarah dan hurai pada perjumpaan hari ini. InsyaAllah kita nak mari tengok pula, iaitu punca timurnya ilmu kalam dan dasar-dasar ilmu kalam. Ilmu kalam petik ambil daripada mana? Jadi para at-tarikh, ahli tarikh
ahli sejarah lah, yang dia itu duk royak kepada kita usul asal ilmu ni daripada mana ia berjejak di atas gapo sehingga jadinya satu ilmu. Dia kata tidak didapati orang Islam kita ni duk ambil berat, ambil guna akan ini ilmu pada kurun-kurun yang pertama, iaitu kurun salafis salih. Orang Islam kita ni maksudnya para alim ulama yang ada zaman tu tidak ambil ilmu ni mari guna, sedangkan ilmu ni ada belum daripada tu. Tetapi dengan sebab beberapa perkara yang alim ulama kita duk timbang dan ukur di antara manfaat dan mudarat, mereka itu mentarjihkan, mana memberatkan kata ilmu ni dararuha akbaru min naf'iha. Kemudaratan dia itu lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Dengan sebab itu ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka itu untuk nak carakan agama Allah setelah daripada kewafatan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka itu tak mengambilkan ilmu ini mari guna di dalam pengajian mereka, di dalam sebaran mereka tidak guna, sehingga masuk di atas mereka itu oleh ini ilmu yang baru ini kelama-kelama setelah daripada ulama-ulama yang mereka itu bertegah dan jelasnya pendirian mereka tak mau nak guna, kemudian setelah daripada mereka ini meninggal, mereka ini kembali kelik kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuknya di atas mereka itu, mana kata masuknya di atas hidup orang kama dia daripada itu. Itu maksudnya ilmu yang baru ni dia masuk jalan mana? Masuknya natijah daripada menterjemahkan kitab-kitab falsafah dan kitab-kitab ahli Yunan di kalangan tokoh-tokoh ulama-ulama yang ada pada zaman itu dikenalkan dengan ulama ilmu Mu'tazilah. Jadi di antara orang Islam kita yang kita kena mengambil tahu, orang Islam ia ada beberapa kumpulan. Kumpulan yang berdasar pada sunnah Nabi SAW, mereka tak gunanya ilmu kalam di dalam masalah pembicaraan ketuhanan. Akan tetapi sekumpulan lagi daripada kalangan orang Islam juga, tapi duduk di atas al-bid'ah, rangka dinamakan al-Mu'tazilah. Mereka inilah yang menterjemahkan buku-buku ahli falsafah dan buku-buku ahli Yunan daripada bahasa asli kepada bahasa Arab, Sebelum daripada tu, bukannya tak kuasa ulama-ulama yang belum daripada kedatangan ada kuasa di tangan Mu'tazilah di kalangan ulama-ulama salafis salih kita dulu, bukanlah mereka itu tak kuasa nak terjemah, bukanlah mereka itu tidak ada tenaga nak saling bahasa, bukan. Akan tetapi mereka itu tak buat kerja kerana mereka itu timbang kata ini
Makna ini ilmu ni tidak ada manfaat di dalam agama kita, menyebabkan apabila ulama tu meninggal lagi, naiknya kerajaan Abbasiyah. Lagi kita akan bercara dalam kerajaan itu, mereka itu mengangkatkan jalanan-jalanan mubtadi'ah daripada kalangan ahli Mu'tazilah. Maka puak inilah kumpulan inilah yang menterjemahkan buku-buku ahli kalam, buku-buku ahli falsafah dan buku-buku ahli Yunan masuk di dalam agama kita. Di sana adalah beberapa pendapat ulama al-Islam kita di dalam ini pengertian, di dalam ini pembicaraan dalam masalah timbulnya ilmu kalam ini. Ada beberapa pendapat, akan tetapi kita ni nak ambil pendapat yang sejelas-jelas pendapat dan sekuat-kuat pendapat yang nak menunjuk kata timbulnya ilmu kalam ini daripada manakah. Bahawa sesungguhnya ilmu kalam ini dia timbul pada masa Khalifah Ma'mun. Ma'mun ini dia nama Abdullah anak Harun Ar-Rashid, khalifah yang ketujuh daripada Bani Abbas. Kerajaan Abbasiyah, dia ni khalifah yang ketujuh. Katanya ahli sejarah dia beranak pada tahun 170, meninggal tahun 218. Dialah yang suka cinta, dia suka dan cinta kepada nak melihatkan, nak baca, nak mengaji, nak buatnya mata pelajaran akan ilmu falsafah dan ilmu Yunan. Apabila raja ini dia suka kepada itu ilmu, nescaya dia ni ada kuasa di tangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia ni retah dan perintah kepada alim ulama yang duduk di dalam batasan, yang duduk di atas batasan Al-Mu'tazilah, kumpulan Mu'tazilah, membangunkan mereka itu menterjemahkan kitab-kitab ahli falsafah dan ahli Yunan daripada kitab-kitab hak agama dulu tu kepada bahasa Arab. Apabila kitab tu diterjemahkan dengan bahasa Arab, pastilah orang Arab zaman tu dia suka baca dan sukanya membahaskan akan isi kandungan ilmu, membawa kepada orang zaman tu berkesan dengan ilmu falsafah dan ilmu Yunan. Maka berjinjak daripada berkesan mereka itu dengan itu ilmu, membawa kepada dia tu nak pegang dan i'tiqad seumpama ahli falsafah, seumpama ahli Yunan, menyebabkan ulama-ulama zaman itu kena mari duk cara, kena mari duk kira, kena mari duk mempertahan semula lah. Lagi kita akan nak wayak tahu. Maka sebutnya oleh para ulama kita, kata Ma'mun ni lah yang salingnya kitab al-falsafah, al-falasifah dan kitab-kitab ahli Yunan daripada bahasa asli hak bukan bahasa Arab jadi bahasa Arab. Ini sebab jadi punca umat Islam kita jadi keruntuhan dan jadi mundur, dan ulama ahli sunnah wal jamaah diseksa dan dikena penjara dan dikena bunuh dan dikena hina. Sabit daripada agama, sebab punca asli
daripada raja itu membantu dan mensokongkan akan jalanan ahli bid'ah daripada Mu'tazilah. Kitab yang terjemuh zaman tu iaitu kitab ahli dalal daripada kalangan ahli falsafah dan as-sabi'ah dan lain-lain daripadanya. As-sabi'ah ni satu daripada agama yang nisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yahya. Dia tu ada sampai sekarang. As-Sabi'ah ni ada di Ahwaz, di negeri Iran sekarang. Asal dulu dia duduk di mana puak-puak ni? Duduk di Palestin, duduk di Iraq. Banyaklah tempat-tempat dia. Sampai ke sekarang pun tak ada lagi. Maka setelah daripada agama Islam kita datang, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ni dibilai kata agama yang dimansuh. Makna kata agama yang tak jadi duduk di atas bantasan, kalaulah dia itu tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkara yang kita kena ambil tahulah kita orang Islam. Agama banyak, tetapi semua agama, iaitu kita sebut agama yang banyak ni bukan agama al-ardi, agama kebumian, bukan agama as-samawi. Agama yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan malaikat Allah. Akan tetapi apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nubuwah, penutup bagi segala-gala nabi dan rasul, pasti agama-agama semua itu kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak, nescaya dia itu tak selamat dan tak diterimakan akan ibadah-ibadah mereka dan jalan-jalan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mereka itu, sesiapa yang dia itu hendak mau kepada jalanan yang lain daripada al-Islam, al-Islam yang dikehendaki di situ iaitu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang bawa datang dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa dia tak beriman dengan itu jalan dan dengan Nabi kita, dengan syariat ini, nescaya dia itu termasuk daripada golongan orang yang rugi. Amalan dia pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan yang nak diterima oleh Allah, pasti dia itu kena ikhlaskan kepada Allah akan amalan itu, dan dia itu kena mutaba'ah, ikut jenjak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasar kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sahaja Islam, agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak terima. Hak tu maksud kata inna dina indallahil Islam. Lain daripada tu dimansuhkan, disapuhkan, dihapus, kalau bahasa Sia kata dimurkat, dibatalkan oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka bagi orang suka, reda bagi orang reda, marah bagi orang nak marah, tak mau nak terima bagi orang nak tak mau nak terima. Kebenaran pasti tetap jadi kebenaran hingga hari Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkit hari kiamat nanti. Dan juga berkatanya para ulama kita, Ma'mun ni dia nama Abdullah anak Harun Ar-Rasyid, sebagaimana kita wayak dah tadi kan. Dan berkata ahli sejarah, Ma'mun ini dia beri balasan lah, beri upah. Beri upah dan balasan kepada orang-orang yang menterjemahkan kitab-kitab ahli falsafah.
Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dia kata umpama itulah. Jadi seolah kata raja ini suka kepada kitab-kitab ahli Yunan, kitab-kitab ahli falsafat, maka dia itu memberikan upah dan gajilah kepada mereka yang menterjemahkan kitab-kitab ulama-ulama umpama itu kepada lughah Arabiah. Maka dia itu jadi orang pun jadi apabila ada upah, ada gaji, ada heboh, ada tu, ada ni pemberian, ia pun terimalah dengan dua belah tangan, pakak-pakak wak kerja lah. Anak ayat kata jadi terkembangnya dan jadi tersebarnya ilmu falsafah ni, maka dengan sebab itulah jadi ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah zaman tu kena bunuh, kena penjara, kena hina, kena pukul, kena mengejekkan. Zaman ini tiada ada. Zaman ni Imam Ahmad ibn Hanbal dah ada. Zaman ni tiada ada. Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai, Syekhul Bukhari. Zaman ni tiada ada. Al-Buwaiti, Syafi'i As-Saghir. Zaman ni tiada ada. Muhammad ibn Nuh, tokoh wa alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini ni mati. Mereka ini ni dipenjara. Mereka ini dipukul. Mereka ini dihina. Mereka ini dibuatkan segala-gala kezaliman terhadap mereka. Dengan sebab raja tadi nampak dengan jalan ni ahli dhalal wal bid'ah dan ahli ya Allah Subhanahu wa ta'ala marka, membawa pada ahli sunnah yang ada zaman itu dizalimi oleh para mereka ini. Akan tetapi dengan kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada qadhi nama Ahmad ibn Makhluf dan Ahmad ibn Abi Du'ad. Dia ni salah seorang qadhi, salah seorang tokoh ulama al-Mu'tazilah. Daripada dia lah duk tubik petua suruh bunuh ulama ahli sunnah di situ, di sini, suruh penjara ulama ahli sunnah di situ dan di sini, dan buku ulama ahli sunnah di situ dan di sini. Orang tu dan orang ni, akhir sekali dia kena doa oleh Imam Ahmad ibn Hanbal kepada terhadap dia, kena di atas dia ni mati sebelah. Afanallahu wa iyyakum. Tak boleh nak gerak, tak boleh nak gapo. Kalaulah seekor sahaja daripada lalat azakumullah letakkan kaki dia di atas jasad dia, seumpama kata pisah itu turih akan jasad dia, benda yang tajam itu cocok akan isi dia. Itu ayat terbalah taka ya Allah Subhanahu wa ta'ala balas di atas muka bumi ini terhadap ahli dhalal wal bid'ah sebelum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala nak balas di hari akhirat nanti. Sebab itulah katanya para ahli sunnah wal jamaah, siapa-siapa dia bangun nak lawan, nak cenggah ahli sunnah wal jamaah daripada seorang ahli sunnah wal jamaah, tokoh ulama ahli sunnah, nescaya dia akan binasa. Nescaya dia akan dikenakan bala petaka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalam sejarah mana-mana. Muhammad ibn Nuh ni mati di atas huta. Buwaiti ni duduk di Mesir, mati di atas huta dengan gari di tangan, di kaki. Buwaiti Syafi'i As-Saghir dah mengajar di Mesir. Puak ni puak Mu'tazilah ni, puak ahli bid'ah ni, dia zalim terhadap ulama kita ni bukan sekarang. Seumpama sekarang ni lah, mereka dah zalim terhadap hak sekarang lah ni anak tiri Mu'tazilah, bukan Mu'tazilah, anak tiri dia. Nampak tu tak? Maka bakar tulah lah, tarbiyah tulah, betulkan tulah, tak lagi jauh. Nampak tu tak? Anak tiri dengan pak tiri nak pergi ke mananya? Nampak tu tak? Tu makna kata cara mikir tulah, buat kerja benda tulah. Tapi tak sabar saya kata innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Itu nak ayat kata kita sebagai ahli sunnah yakin dan tegah di hati kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantukan kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri jalan keluar pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat darjat kita dunia maupun di akhirat nanti. Kerana kita ni nak membantu agama Allah, nak bantunya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak mempertahankan maruah kehormatan Al-Quran, nak mempertahankan maruah kehormatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kacauan, daripada cara mikir yang nak menjatuhkan dan nak membuaikan daripada otak cara mikir manusia terhadap Alkitab dan Sunnah, daripada hati-hati manusia, kepercayaan dan kemuliaan dan keagungan. Itu kita ahli sunnah ni duk jaga setiap tempat, setiap zaman, setiap masa. Walaupun ahli sunnah dizalimi, disekat, dipenjara, dibunuh, di itu dan di ini, tidak ada kenapa. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala janji kata bombing ning untuk ahli sunnati wal jamaah, ahli al-athariyah, yang ikut jalanan Nabi SAW, bukan ahli falsafah, bukan ahli Yunan, bukan ahli kalam. Itu bukan. Lebih baik-baik situ. Daripada di sini ternyata bagi kita kata dasar ilmu kalam, makna kata usul asal ilmu kalam yang kita duk agung dan duk menjunjungkan orang-orang mutaakhirin, orang-orang Ahmadiyah ini duk letak atas kepala. Usul asal dia daripada kitab-kitab falsafah al-Yunaniyah. Ini tidak ada syak, tidak ada siapa boleh engkar dalam sejarah, dan tidak siapa dia boleh engkar kebenaran ini. Orang engkar mukabarah. Apa makna mukabarah? Orang takabur. Engkar kata matahari duduk atas kepala dia, dia nak orang kata matahari di bawah kaki dia. Tidak sama sekali. Kenapa ada tu? Al-mukabarah, orang yang ambilnya sifat kibriya Allah Subhanahu wa ta'ala, retuh ambil daripada sifat Tuhan main pakar diri, la yadkhulul jannata abadan. Dia tak akan masuk syurga walaupun sama sekali. Walaupun setelah lama pun tak masuk syurga. Apabila tak masuk syurga lagi ke mana kita kira ambil. Nampak tu tak? Tu dia. Dan lain-lainnya yang menterjemah pada masa mana? Masa makmum. Sebab itulah ulama setengah-setengah kata, aku tak berasa kata dalam hati aku ni kata Tuhan nak ampunkan dosa bagi makmum ini berat sangat. Sebabnya jadi maruah Quran, maruah hadis ni jadi jatuh daripada pandangan manusia yang beriman, jadi kesikohte, kepercayaan, keagungan, kemuliaan jadi kurang sikit hati kita dengan Quran, dengan hadis, dengan sebab makmum. Jadi semua kezaliman, kejahatan apa ni naik atas dia. Tu dia. Sebab dia yang menyebabkan. Orang yang menyebabkan satu perkara yang nak tanggung. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilm. Kita nak tanggung dosa di hari kiamat nanti, dan dosa orang yang jadi sebab kita menyesatkan dia daripada jalan yang hasan. Tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah beriman molek-molek dengan ayat Tuhan royak tentang hadiah. Hak Nabi royak tentang hadiah. Apabila makmum ni suruhnya ahli Mu'tazilah ni terjemah kitab-kitab falsafah masuk di dalam agama kita, membawa kata Quran ni hadap depan kita ni kata ini adalah bukan sifat Allah, ini bukan kalam Allah Ta'ala hak sebenarnya, ini adalah makhluk. Hadis Nabi tak boleh nak buat berhujah, tak boleh kita nak buat dasar pegangi. Kesal daripada mana tu? Kesal daripada makmum yang dia itu suruhnya ahli Mu'tazilah, terjemahnya kitab-kitab Yunan dan kitab ahli falsafah masuk dalam agama kita. Apabila masuk dalam agama kita, merusakkan agama kita.
merusakkan pegangnya orang Islam kita, merusaknya cara mikir orang mukmin. Benda-benda yang merusak ni Tuhan suka tak? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Ta'ala tak suka, tak reda terhadap mereka yang buat kacau di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kita buat punah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah daripada Tuhan membersihkan bumi ini daripada kefasadan. Hak penting sekali cara punah, cara memikir, punah pegangnya, punah fahamnya. Hak tu besar sekali. Ni mari dalam rupa adil, mari dalam rupa agama, akan tetapi memunahkan agama daripada dalam. Ni membawa pada kata kita ni sebagai ahli Islam, orang yang mukmin, orang yang beriman, kena ambil tahu, kena ambil percaya diri kita dan orang yang duduk bawah atas kita, supaya kita selamat dan kita lepas daripada kemurkaan Tuhan dan kecelakaan yang kita akan hadapi setelah daripada kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak ambilnya markah fahala balasan kita tak dapat. Sebab apa kita tak dapat? Kerana apa kita tidak dapat? Kerana kita tidak duduk di atas bantasan jalan yang sebenar. Jangan duduk turut orang. Hei orang Melayu, jangan turut orang dalam arti kata orang tadi itu kita ikut dengan buta dan tuli. Kita ikut orang, ikut dengan alasan, ikut dengan hujah, ikut dengan bantasan hak agama kita suruh ikut. Gunakan akal fikir, gunanya tenaga, gunanya ilmu yang kita ada untuk kita nak menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang nak memunahkan pegangan kita dan pahaman kita. Pahaman hak betul ada dalam Quran, ada dalam hadis, dan ada di dalam syarah dia daripada pendapat-pendapat, penjelasan-penjelasan, huraian-huraian daripada ulama as-salafis salih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan jamin kepada ini ummah, kata mereka sepatut jadi qudwah, jadi contoh tauladan bagi orang kamalia. Dengan itu hendaklah kita dengar ilmu pengetahuan daripada alim ulama yang ada zaman kita ni, dengar dia dengan alasan, dengar dia dengan hujah, dengar dia dengan ilmu. Jangan kita tutup mata, telinga, kepala, hati, ikut dengan cara buta dan tuli. Nescaya kita tak akan jadi selamat sama sekali. Itu nak kita faham, biar baik-baik supaya kita jaya sama-sama. Dan kitab ni iaitu yakni kitab al-falsafiyah ni, kitab falsafah ni, kitab pokok Yunan ini, katanya ahli sejarah dia ni orang Nasara sendiri pun tak terima. Orang Nasara ni memperharamkan kitab-kitab Yunan ini, cara-cara mikir Yunan, cara-cara mikir ahli falsafah ni masuk dalam agama dia. Sedangkan agama Nasara ni setelah daripada dia dakwa kata Isa alaihissalam anak Allah dan Maryam itu isteri bagi Allah Ta'ala Allah an hadhihi al-aqwal uluwan kabira, begitu pun mereka tak terima. Bagaimana kita ahli Islam, al-mu'minun, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, nak terima perkara-perkara yang tersebut? Tetapi dengan sebab kita ni kekurangan ilmu, tak boleh nak buat beza di antara ular dengan beluk. Yalah, tak boleh nak buat beza di antara emas 10 dengan emas 9. Tak boleh nak buat beza di antara emas benar dengan emas tak benar. Yalah,
kekurangan ilmu yang kita ada, itu menunjuk kata diri kita tak berjaya. Itu menunjuk kata diri kita ni tak selamat. Itu menunjuk kata diri kita ni kita tak ambil berat. Apabila jadi gitu, pihak yang dapat kerugian, siapa yang dapat kerugian, siapa yang akan jadi sesat, coba tanya kita sendiri. Coba kita tanya diri kita sendiri. Baik. Dan apabila kita mengetahui kata punca timbulnya ini ilmu ni dan dasar dia, bagaimana kita nak jadi jatuh lagi dalam hati kita kata ilmu ni mari dia, iaitu ilmu kalam maksudnya, mari dia untuk nak mari jaganya pegangnya Islamiah yang sempurna, yang bersih. Bagaimanakah nak ambil duit reba, duit yang boleh daripada penipu, duit yang boleh daripada cara kebatilan, nak mari sara orang mengaji agama, nak mari sara orang mengaji Al-Quran, mengaji belajar Al-Quran? Ya tak boleh sama sekali. Pak kita orang yang tahu, kita tak bergamuk nak ambil. Bagaimana kita nak ambil perkara tu sedangkan kita ni duduk dengan cara bersih, nak mengaji agama, nak mengaji Quran, tapi gak ambil duit-duit, wang-wang, bantuan-bantuan daripada orang yang kita tahu dengan cara yakin kata dia tu adalah boleh harta dengan cara tak bersih, tak benar, tak baik, tak malak. Kita nak dakwa lagu mana kata ilmu kalam ni ilmu yang hendak nak mempertahankan agama Islam kita yang benar? Tak, sama sekali. Akan tetapi kita nak tahu kata kita ni orang awam, kita ni orang Islam, kita ni orang yang beriman, ambillah pegangan kita daripada dasar Alkitab, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis An-Nabawiyah, mengikut syarah para ahli sunnati wal jamaah yang mereka itu gunanya Quran, gunanya hadis dan gunanya pendapat para salafis salih memahami perkara itu kepada kita. Kita terimalah dengan dua belah tangan, kita terimalah dengan sepenuh-penuh hati, kita terimalah dengan sepenuh-penuh cara memikir kita, kerana itu adalah manfaat bagi kita. Walaupun orang itu tak nampak, walaupun orang itu tak jadi redha, walaupun orang itu tak nak terima, itu bukan hak kita. Hak kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita yang pertama sekali, kama di orang hendak orang kata kita selamat. Kerana agama kita ni agama yang tak nak paksa, okay? Tapi kita nak terima gapo, kita terima dengan alasan, terima dengan hujah, terima dengan cara, bukan terima dengan katuk mata buta dan tuli, bukan. Tuhewi mata kita celah, kita tuhewi kita dengar dengan cara jelas, tuhewi kita boleh mikir. Bahawa apa kita katuk mata, katuk telinga, katuknya pandangnya akal cara memikir. Pihak yang katuk, kita diri kita yang katuk. Kita tak boleh nak dengar, tak boleh nak dengar, tak boleh nak pakai, tak boleh kita nak terima. Dengar alasan, dengar hujah, dengar cara memikir, dengar huraian, dengar alas dalil daripada Allah Ta'ala dan Rasul, dan pendapat-pendapat, perkataan-perkataan salafus salih, barulah kita tu selamat. Kita ni apa kena dak sebut sama salafus salih, kerana mereka itu adalah qudwah, mereka itu adalah contoh yang Nabi SAW jamin kata kalau kita turut mereka, nescaya kita tu tak jadi dapat kemerkaan. Tak apa. Patu kita ni dalam syirik kita, dalam hidup kita ni, kita ada cari
Nak nego lagu mana berjaya supaya orang kita nampak kata dia berjaya. Nak mengaji lagu mana berjaya supaya orang kita nampak kata dia tu berjaya dalam mengaji. Nak buat lagu mana nak sehat supaya orang tu kita tengok kata dia tu sehat. Dia tu. Itu menunjuk kata apa tu? Menunjuk kata kita ni nak kepada perkara tersebut. Bagaimana kita nak beragama, kita tak seturut orang berjaya dalam urusan agama? Agama ni kita sebagaimana dah tahu kata cara jalan ni hidup kita. Kita ni dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni bukan sia-sia. Ada tujuan, adanya hari balasan, adanya kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kita boleh kira fikir jadi jelas molek dah. Bahkan natijah yang jadi punahnya pegangnya manusia dan jadi perselisihan dan jadi pecah. Sebagaimana keadaan orang Islam hari ini, dia tu timbul daripada mana? Timbul daripada Makmun itu suruh terjemah kitab falsafah dan kitab ahli Yunan masuk dalam agama kita. Jadi jauh. Jadi tak ada nak satu. Sedangkan Quran hadis ni tak ada. Ulama ada syarah Quran hadis pada kalangan ulama salafus salih dan ulama Hakamadiyah ni hak ikut jalan ni mereka ni ada ke tak ada? Ada. Tapi dengan sebab kita termakan dengan perkara tersebut, membawa ada kata kita tak nampak gapo lah. Situ tempat yang nawi kita boleh tahu kata hidup kita ni adalah hidup percobaan. Hidup suruh kita penat cari. Nak jadi nawi kita ni ada duit dalam kocek, kena mikir, kena kira, kena cari. Nawi kita sihat, kena mikir, kena buat. Kena gitu, kena gini. Nawi jaya gapo pun kena kira belaka. Bagaimana nawi kita ni betul oleh agama kita kata kita ikut demo ni sudah lah, tak ada gapo dah. Walaupun demo nak oyak lagu mana pun, kok mana kahwin dengan demo tu dah. Hak bodoh-bodoh lagi tu dia kata walaupun kahwin masuk dengan aku apa tak apa. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Kecek dengan hawa tu. Kalulah demo kata kalau benar sungguh demo kata kalau masuk dengan aku pun tak apa kan orang tu mati kan demo tak kamu diri demo masuk dalam tu dan kubur hati sekali dengan dia. Masuk dalam kubur duk kali dengan mayat demo kamu tu lebih ngek daripada kena bakar api dengan kau. Ya Allah kecek. Guna kedak akal. Guna kedak ilmu. Cakap dengan itu perkataan. Tak guna. Apabila kita mengaji tak guna, ilmu akal kita tak guna, apa beza? Apabila kita ni dengar hujah, dengar huraya, dengar alasan, kita kata belalah lah mana aku nak lagu ning lah, aku tak terima. Ya lagi tak ada. Habis ngamuk dah. Belalah lah mana aku lah ni, kok mana kok aku? So nak kau apa tak apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Gapo kecil lagu tu? Kita sebagai orang Islam tu kecil lagu tu gapo? Hawa. Macam kita tengok orang ikut hawa dalam masalah nak mai dalam urusan agama ni. Sorry mana dia hak selamat. Cuba ayat dalam sejarah. Jawab tubik kepada ummah kata orang turut hawa nafsu dalam masalah urusan agama jaya diredai oleh Tuhan dan para-para orang-orang Islam kita dan para-para rasul anbiya, para-para aulia, para-para malaikat. Pio cara ayat mai. Sorry mana. Tak boleh kita nak cari walaupun sorry pun tak boleh nak cari. Apa kita dah ambil mereka jadi qudwah. Jadi tepat ikut tepat contoh tauladan bagi kita. Kenapa? Ini adalah perkara yang rugi bagi kita. Tak boleh ikut demo tu. Tak boleh dengar demo tu. Kita kok ni dalam mana pokok ni? Dah. Kalau kita tak turut itu nenek moyang kita dulu, ya apalah.
kita tak jadi salah. Ya awak belah cara. Ya Allah. Hei, nak ayat we tahu. Orang Yahudi yang ikut Nabi Musa tu masuk syurga tak? Masuk syurga. Orang Nasara yang ikut Nabi Isa tu masuk tak syurga? Masuk syurga. Lepas tu, setelah daripada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tak mahu ikut akan Nabi. Mereka hak turut Nabi Musa tak hadap ketinggalan lagi tu. Hak Nabi Musa mati kita, Nabi Isa dah ada lagi, kamar dia akak naik kepada langit. Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah hak pengikut bagi Nabi Musa, pengikut bagi Nabi Isa. Dia tak mahu nak ikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kediaman dia, tempat hak asli dia, tempat hak akhir dia lagi duduk di mana? Syurga ke seksa? Seksa. Dalam mengaku bahawa hak ikut Nabi Musa belum pada datang Nabi Muhammad duduk mana? Syurga. Kita ni mengikut mengqadar ilmu kita. Orang dulu yang ada ilmu sekadar tu, dia masuk syurga. Sebab ia amal sekadar tu yang boleh masuk syurga. Sebab ilmu hak lain tak sampai dia. Dia buat amal hak dia tahu tu masuk syurga. Hak kita tak. Kita tahu ilmu, akan tetapi kita tak ikut ilmu, nak ikut orang yang tak tahu ilmu tu. Hari ni kata, "Ai bagaimana orang kita tak boleh nak tahu ilmu? Orang tua dulu tahu belaka." Dah. Bukan tahu belaka. Kita dah misal sama kata orang dulu ni yang pergi ke Mekah ni 2 bulan. Orang lain ni pergi ke Mekah 8 je. Kita kata mana hebat. Kalau kita pergi 8 je ni bukan ke Mekah. Bukan Mekah orang tua dulu kita duk mari, bukan. Bukanlah tu hak tu ladah. Akan tetapi dengan sebab dia cara berlain ni. Orang dulu nak boleh tahu kata hadis ni sabit, kata sabit, maudhu' kata maudhu'. Bukan mudah. Orang sekarang lah ni boleh tahu dalam minit tu lah, je tu lah, hari tu lah. Ada orang tahu orang lah ni bukan hadis ada jumpa tu. Boleh lah tu. Orang dulu ni nak buat rumah, buat gapa, nak pakai rai, nak gali lubang, nak bergatu, nak bergani, sutai rumah 2-3 lapis tu. Satu rumah tu setahun 2 tahun. Nak boleh kan sudah 4-5 tahun, setengah-setengah ada rakyat mari. Bahawa sekarang 6 bulan, 7 bulan. Gali lubang pun ada alat dia. Nak gaul kapur pun ada alat dia. Kita tak boleh nak duduk rumah lagu tu tak hukum. Gitu kira. Tak kena lagu tu. Orang tua kita dulu dia tahu banyak tu. Dia buat banyak tu. Nak we faham molek. Nampak tu dah. Orang tua dulu tak tahu kata hadis, hak royak atas hadis lah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kata ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mari royak sekarang lah ni kata ni bukan hadis Nabi. Kita tahu nak alai lagu mana orang sekarang ni tak tahu. Orang ulama dulu tahu ada. Bukanlah tu. Dia boleh tahu sebab dia ada alat dia nak periksa. Ada cara dia. Ni cara orang ngaji. Ni cara orang hak biasa kata nak terima kemajuan, buka cara mikir. Ni dah buat belah hak dulu. Kalau belah hak dulu sungguhnya kita ni masuk dalam agama Islam kita ni, patut nenek moyang dulu kita bukan agama Islam ni nak dok mana? Oh saya lah, kita pada tok nenek moyang kita, orang-orang dulu-dulu buat amal dulu tu kita saya lah. Kalau kita buat cara lain, buat baik lain pasal petani kata, lagu mana? Oh kita, mereka itu masuk neraka, kita masuk syurga. Ada buat belah cara dia. Bukan mereka itu nak masuk neraka. Mereka itu buat amal sekadar tu, dia masuk syurga sekadar cara dia. Kita ni tahu cara ni, kita masuk syurga, pergi jumpa oleh syurga belaka. Hak Qasim degit sumpah masalah Nabi Musa, Nabi Isa tadi. Aku nak beriman dengan Musa, aku nak beriman dengan Nabi Isa. Muhammad pun saya beriman. Apabila datang Nabi Muhammad yang tak beriman, tu nenek moyang dia hak beriman Nabi Musa,
Musa, belum datang Nabi Muhammad. Syurga habis buat tu. Dia ni kena masuk dengan aku. Sebab apa? Tahu tak saya ikut ilmu. Dia dah tu. Kita yang Melayu kita, nak tahu lagu mana, gitu, gini. Dah, okey lah tu. Pak kalau saya sangat tok nenek kita, tok nenek moyang kita dulu belum ada Islam sampai ke tanah air kita ni. Buzang. Padok mana mereka? Kalaulah hati tok nenek moyang kita ni, belum ada kita datang ke dunia ni, hati kita seumpama orang hati lallah ni, dia tak terima Islam. Nak terima Islam lagu mana? Siaplah. Nampak? Sebab orang Islam ni kena etika atau agama kita yang tu, tak boleh masuk syurga. Agama lain tak boleh nak masuk syurga. Tu orang Islam kena pergi lagu tu. Memang tak sedap kok ia boleh masuk syurga. Bukan kita ada royak, kita pergi supaya Tuhan kita suruh kita pergi. Bukan kita nak pergi. Kalau Tuhan tak royak, dah. Ni Tuhan royak suruh kita pergi lagu tu. Sebab tu kita pergi lagu tu, pergi mana kita etika lah. Tu cara dia. Ya Allah. Nampak tu dah? Tu dia. Sebab tu dah kita lagi faham lah. Kata masalah kita ni apabila ilmu sampai kita dengan cara jelas, kita ikutlah ilmu tu. Jangan kita duk degil keras. Ya tak jaya, ya tak selamat, ya tak najah dah. Tak leh lagu tu. Ni dawak belah cara dia. Apa orang tua kita, apa tok nenek kita, gitu gini. Ya Allah. Dak bukan. Tok nenek kita ni selamat dah. Dia tahu banyak tu. Tu hawi yang masuk syurga dengan ilmu sekadar tu. Kita tahu kamar dia kita degil. Tu tak leh. Orang kata hadis ni maudhu'. Maudhu' apa? Ulama dulu tak ada biar kata maudhu'. La ilaha illallah. Ulama dulu ni dia tak tahu. Dia mau tahu boleh jadi kau ulama tak tahu. Ulama dulu alim ada ulama Allah ni. Masalah alim ni bukan makna kata dia tahu belaka. Kalau alim lagi dia kan. Orang ni alim lagi dia nahung, orang ni alim lagi dia tasawuf, orang ni alim lagi dia tauhid, orang ni alim lagi dia fiqh. Ya kau tahu, bukan semua yang tahu belaka. Kalau semua tahu belaka, ayat Tuhan kata, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Tak boleh nak meliputi ilmu Tuhan semua malaikat apa Tuhan hendak. Hak demo ayat tak aling tu duduk luar pada ayat tu kan duduk dalam ayat tu. Duduk dalam ayat tu bukan duduk luar. Kalau gitu sah pada akal kata ya boleh jadi tak tahu. Sah. Orang kata hadis ni mungkar, hadis ni syadz, hadis ni mudraj, hadis ni dhaifun jiddan, hadis ni maudhu'. Oi! Lagu mana maudhu' kok mana ulama dulu tak pernah royak. Itu bukan hujah. Itu bukan alasan. Alasan ini alasan yang orang mudah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang mukmin, orang yang beriman tak boleh nak guna alasan tu. Sungguh alasan ni, sungguh tu hari ada Quran wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Yalah. Hujah demo tu apabila dipanggil mari pada Quran, mari pada hadis, mari kepada Allah dan Rasul. Qalu kata mereka itu, cukup pidah tu nenek kita 2 hari padat dah. Jalan. Di manakah kita nak royak kata kita nak terima benar-benar? Orang Islam, orang mukmin yang nak terima benar-benar, terima benar-benar dengan alasan, dengan hujah, dengan keterangan. Bukan dengan buta, tuli, berdegil, takabur. Okey. Tu hujah mereka. Kita orang Islam ambil guna. Boleh tak?
Ayat tu ayat orang kafir. Lepas tu ayat Quran dah tu. Ayat Quran. Quran tu apa siapa? Turun kepada siapa Quran? Turun kepada Bani Israel. Dusta. Turun kepada orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lah. Lepas tu ayat tu Tuhan ada cerita hak orang kafir tu. Pak kita orang Islam apa dah pakai perangai tu. Situ tepatnya Tuhan ada ayat kata ni orang yang bukan Islam di PF perangai lagu ni. Kita orang Islam yang ambil PF perangai tu dikenakan apa? Dikena cela, dikena ambil tindak ke, dikena apa yang kata kena mengepek lah kecek budak-budak. Kita dah. Kita orang Islam kecek bahawa kita orang mukmin sila janji. Kita orang yang beriman kena amanah. Sifat tu dia, sifat tiga-tiga tak siapa. Hak munafiqin. Kita orang Islam kecek bahawa tak apa tak ada salah apa. Hak Tuhan doa ayat le Quran, hak Nabi doa ayat tu hak munafik. Kita ni orang Islam dah, walaupun bahawa walaupun silap janji, walaupun kena amanah pun tak apa. Bukan tak payah dah tu. Keadaan orang Islam kita lah tu dah. Kok ikut ku. Ya bukan nak ikut mung lah. Agama ni agama hak mung kena duk mari duk cari. Lepas tu kita kena pakat duk heret tangan pergi mari. Ya kok tu. Ni kok ku. Sudah. Bukan. Wahai takyah, wahai tok guru, wahai ustaz, wahai bapa, wahai saudara, wahai adik, wahai abang. Bukan lagu tu tak kena. Cuba kita tak tangan pada hai molek. Kita nak gapo duk tahu kawan ni, kita nak gapo. Hadap PE hudah tu penyakit cimani. Hadap PE hudah tu penyakit darah tinggi. Hadap PE hudah tu penyakit pinggang. Hadap PE hudah tu penyakit hati. Hadap PE hudah tadi tu penyakit pusing serabut. Makna kata alat-alat untuk nak ayat atau tanda mung tu nak tak lama nak pergi kat nun, nak pergi ke alat akhirat. Dok PE lagi. Ya Allah, nak gapo? Apabila orang kemukakan hujah dengan cara jelas, ikut ku nak tua orang tua. Ya tak boleh nak buat lagu tu dah. Orang tua kita ni kacau duk uat kita, kita mengaji. Dia nak kita tu reti peheh supa dengan dia dan lebih pada dia. Dia kok tu. Tu dia. Cuba tanya mak pak. Dia nak kacau hantar anak dia tadi tu mengaji tu nak lebih pada dia kan nak rendah pada dia. Cuba tanya. Tok guru tu dah mengajar anak murid tu. Tok guru tu dah mengajar anak murid tu. Cuba tanya niat dia tu nak anak murid yang lebih pada dia kan lagu mana? Kalau hujat anak murid tak tipu kan lagu mana? Sebab tu deraka pada tok guru dia jatuh. Sebab tok guru dia niat molek nak jadi dia tu molek lebih pada dia lagi. Tapi anak murid apa sing tak molek ni jatuh deraka tok guru. Tok guru doa ayat hak Islam tu. Ya deraka seumpama Wasil Ibn Atta deraka pada Hasan Al-Basri. Hatu pada deraka sungguh. Hanya lah tu. Dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ahli bidah ada mengaji dengan tokoh-tokoh ahli sunnah yang deraka. Ada pun Imam Abi Hasan Asy'ari tak deraka pada Abu Al-Jubai kerana dia tak ikut benda benar. Dia tak ikut benda hak salah. Itu tak panggil deraka. Hak deraka kita tak ikut benda hak tok guru yang tu. Lepas tu kita tak ikut, hak tu deraka. Hatu kok tahu. Nampak tu dah. Orang tok guru kita ada ayat daripada wahyu Tuhan, daripada Quran, daripada hadis, daripada pendapat salafus salih, daripada kita pergi cengah dia. Deraka. Kalau dak ayat pendapat Jahmiyah, pendapat Mu'tazilah, pendapat Al-Falsafah, kita tak ikut dia, jadi kita hormat dia. Itu bukan deraka lah tu. Tahu kita faham? Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang nak kita reti, faham, jelas, jadi jilah molek supaya kita ni pakak-pakak boleh masuk syurga. Dia mau tahu, dia mau nak kepada syurga wa amal.
Nak kelik dah rumah. Ya? Nak kelik dah rumah. Orang kecil lagu tu nak kelik rumah tak? Kadang mau tak ada rumah tangga. Kalau lagu mana? Kecil seolah kata akal ni tak ada. Tuhan orang tahu orang berjaya ni boleh kelik rumah, punya malah masuk kelik ke syurga semula. Dia kata, buat amal nak masuk syurga. Tak kena ke je lah. Kita buat amal kerana Allah Ta'ala tutup. Kemudian kita harap daripada Allah juga nawi kita ni selamat daripada seksaan, daripada seksaan kebinasaan. Hak orang tak beriman dengan Allah, orang tak buat amal mengikut Tuhan nak. Hak tu kita tak rasa. Ia tanya, nak ke syurga? Lepas tu coba orang kecil lagu tu. Orang kecil lagu tu. Kalau kita pergi hajak ia buat gapa-gapa, tawi duit, tawi makan dengan anak kita. Cerak dia tak pergi. Cerak dia tak buat. Tu hak alih fana, alih dunia ni fana. Tak kekal binasa. Tapi dia mana? Girano, menyok mutu. Ini apa? Situ hilang mana? Kita nak buat kerana Allah, hilang mana situ? Apabila hak benar, hak sungguh tu, dia buat kacaman. Ya Allah. Hak binasa dunia, hak binasa dia tahan sangat sampai ke tupoh orang. Darah sampai ke tubik orang kat perut. Tapi hak akhirat, hak kekal abadi, buat gitu. Pak mudah-mudah mai, buat main-main gitu. Ada kan ni tak? Macam kira makan. Bukan kata nak ngepek, nak gapo dak. Nak we kata orang Melayu kita kena kira, semula dah. Biasanya tak dok bak tular, bukan dia lah tu. Saya buat aja dah. Kita nak kepada kemardaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Nak jaya dua. Dia kata nak jaya sada, jaya dunia. Tak kena ke? Nak jaya sada akhirat tak kena ke? Sebab Tuhan nak dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar mana kan? Mana ya Allah jauhlah kami daripada, jagalah kami daripada azab api neraka. Tu Tuhan suruh. Ni dak mengaji ilmu pasal kata ilmu hitam, ilmu kenal apa nama? Buat amal nak masuk syurga ni darajat rendah lagi. Buat amal kerana takut pada seksa Tuhan ni apa nama? Darajat rendah lagi. Hak buat amal tak ada nak gapo tu. Hak tu hak tinggi piah je. Wahyu mana ada ayat? Quran ada ayat, hadis mana ada ayat? Tak ada. Nabi kita minta Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan aku minta pohon daripada keredaanmu dan syurga. Genah ada. Ya Allah, ada lagi makhluk lebih pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Kalau kita kaji ilmu pohon ngaji ilmu tasawuf sendiri, Syekh Abdul Qadir Jilani tak ada kecil lah tu. Syekh Junaid tak ada kecil lagu tu. Nak ambil ajaran mana tak tahu. Pak kita ni orang hak kita tak ada ngaji mana. Ikut. Ya tak nak ikut dah benda lah tu. Patut orang ngajar sendiri kena simpan lah kata benda lagu tu. Siapa-siapa tu baik kata daripada mulut kita. Ni dah wayak benda Allah. Berat-berat saja. Lepas tu apabila orang ngajar pasal hadis, ngajar pasal Quran, tu puak-puak kau baru tu. Dia dah takut. Puak-puak tak ikut ulama. Ulama pun dia. Bukan ulama hak hebat tu tak. Dia tu ulama. Ya Allah. Zalim dia lah kau tu. Nah, minta pun kepada Allah Subhanahu wa taala memperjayakan kita lah, iaitu ahli sunnah wal jamaah al-athariyah daripada keseh-keseh ahli bidah, iaitu daripada keseh-keseh yang dapat mereka itu daripada ilmu Yunan dan ilmu falsafah. Dengan sebab kita ni selamat diri adalah kita i'tisam, bergantung siqah kepada kitab Allah Ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut para ulama yang bergantung kepada Alkitab dan Sunnah. Ya ulama yang ada dua lah. Ulama hak mengagungkan Alkitab dan Sunnah,
ulama yang tak agungkan Alkitab dan Sunnah. Kecap betul-betul gitu. Nampak je tak? Lagi kita akan tengok agung tak agung sungguh dak. Lagi kita tengok apa? InsyaAllah kita tengok kata jalan ni orang-orang ahli kalam yang kesal dengan ahli falsafah dan ahli Yunan dalam masalah dia nak menyabitkan pegangnya dia tu jalan ni yang macam mana, cara yang nak mengenalkan Tuhan tu lagu mana. InsyaAllah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang lah. Pada hari ini insyaAllah sekadar inilah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.